Assalamualaikum semua. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, untuk RBT pada hari ini kita akan belajar tajuk baru, tajuk yang agak menarik iaitu reka bentuk makanan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti reka bentuk makanan yang sesuai pada jenis makanan yang akan dipilih. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan adalah pembentukan hiasan, ukiran pada sesuatu makanan. Penggunaan alatan yang sesuai adalah penting dalam reka bentuk makanan. Jadual ini menunjukkan beberapa contoh makanan dan alatan yang sesuai digunakan untuk mereka bentuk makanan tersebut. Contohnya roti menggunakan acuan dan pisau, buah apel, pisau, begitu juga dengan buah tembikai. Roti jala pula menggunakan acuan dan kek dan muffin menggunakan pisau, acuan dan icing. Mari sama-sama kita lihat beberapa jenis reka bentuk makanan yang terdapat di sekeliling kita. Bagaimana? Menarik bukan? Reka bentuk makanan bukan saja menyebabkan makanan tersebut menarik, tetapi sebenarnya reka bentuk makanan mempunyai lebih banyak kepentingan. Okey, kita akan lihat selepas ini. Berikut adalah kepentingan reka bentuk makanan, iaitu mengikut trend semasa, memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pengguna, memenuhi kehendak pengguna yang pelbagai, meningkatkan nilai komersial dan memperkenalkan budaya warisan kita. Reka bentuk makanan amat penting dalam mengikut trend semasa, di mana perubahan semasa itu sendiri mempengaruhi reka bentuk makanan yang sedia ada. Contohnya dalam menghasilkan pancake. Kalau dahulu bentuk pancake hanyalah bulat, tetapi pada masa ini, cuba murid-murid lihat gambar ini, terdapat banyak bentuk pancake yang menarik seperti unicorn, bentuk binatang lain, dan ternyata bentuk-bentuk ini menarik minat pelanggan untuk membelinya. Seterusnya, reka bentuk dapat memberikan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan produk mengikut kehendak masing-masing. Contohnya kepelbagaian reka bentuk kek cawan ini pastinya dapat memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza. Reka bentuk makanan pastinya dapat memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baharu. Contohnya, hidangan coklat yang dihias dengan begitu kreatif sekali. Reka bentuk yang menarik seperti ini pastinya memberi kepuasan kepada pengguna. Seterusnya, reka bentuk makanan dapat meningkatkan nilai sesuatu produk makanan yang dihasilkan kerana ia lebih unik dan menarik. Contohnya kek yang berharga puluhan ringgit ini telah diubah atau ditransformasi menjadi sebiji kek yang sangat cantik dan menarik melalui kemahiran reka bentuk makanan, sehinggakan kek ini boleh mencecah harga ratusan ringgit. Di samping itu, reka bentuk makanan juga dapat mengetengahkan dan memperkenalkan budaya dan memperkenalkan apabila makanan atau kuih tradisional roti jala telah dipelbagaikan reka bentuknya, ternyata permintaan terhadap produk ini menjadi tinggi. Bagaimana murid-murid semua? Menarik bukan? Murid-murid, setelah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan dan kepentingannya, tibalah masanya untuk cikgu memberikan murid-murid tugasan pada hari ini. Mesti murid-murid sudah tidak sabar untuk mereka bentuk makanan sendiri.
Untuk tugasan hari ini, cikgu akan memberikan tugasan PBD iaitu pentaksiran berasaskan bilik darjah yang bertajuk projek menariknya sarapan saya. Dalam tugasan ini, murid perlu menyediakan reka bentuk sarapan yang menarik. Tempoh tugasan ini dilaksanakan ialah selama 3 minggu. Pada minggu ini, murid-murid perlulah menjalankan beberapa aktiviti perancangan iaitu pertama, menjana idea reka bentuk menariknya sarapan saya. Murid harus memikirkan apakah jenis sarapan yang ingin murid sediakan. Begitu juga dengan alat dan bahan yang diperlukan dalam menyediakan reka bentuk sarapan yang menarik. Oleh itu, selepas menjana idea, murid perlu melakar reka bentuk bermaklumat dan menyenaraikan bahan dan kos yang perlu dalam menyediakan sarapan ini. Setelah lakaran siap, murid perlu memuat naik di pautan Padlet yang akan cikgu berikan. Langkah pertama ialah menjana idea lakaran. Murid boleh melakar lebih daripada satu idea. Selepas itu, murid perlu memilih satu lakaran terbaik dan kemudiannya membuat satu lagi lakaran bermaklumat. Lakaran bermaklumat merupakan satu lakaran yang lebih lengkap dan detail di mana ia menunjukkan bahan-bahan yang digunakan, peralatan yang diperlukan dan jenis potongan bahan makanan yang akan dipilih. Untuk lebih lanjut, murid boleh merujuk buku teks RBT muka surat 70. Langkah ketiga pula ialah murid perlu menghasilkan kos bahan yang akan digunakan dalam menyediakan sarapan yang dipilih. Berikut adalah jadual yang perlu murid lengkapkan, di mana dalam jadual ini terdapat nama bahan, kuantiti, kos seunit dan jumlah. Murid juga boleh merujuk buku teks RBT muka surat 71. Cikgu harap murid-murid telah memahami tugasan yang perlu disiapkan dalam minggu ini, di mana murid diberi masa seminggu untuk menyiapkan langkah 1 menjana idea, langkah 2 melakar reka bentuk bermaklumat dan langkah ketiga melengkapkan jadual senarai bahan dan kos yang akan digunakan untuk menyediakan sarapan yang menarik. Sebagai persediaan pada minggu hadapan, cikgu berharap murid dapat menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam menghasilkan reka bentuk sarapan yang menarik. Jangan risau, murid bebas memilih apakah jenis sarapan yang ingin disediakan, bergantung pada bahan-bahan yang ada di rumah. Tugasan ini bertujuan untuk menguji kemahiran murid untuk mereka bentuk makanan agar menjadi lebih menarik. Okey, itu saja untuk hari ini. Jika murid-murid mempunyai sebarang pertanyaan, terus berhubung dengan cikgu. Okey, jangan malu untuk bertanya. Okey, selamat mencuba. Bye.